Assalamualaikum dan salam sejahtera murid-murid. Bertemu lagi kita pada video pembelajaran iaitu yang bertajuk Kemahiran Asertif. Pada sesi pembelajaran yang lalu, cikgu telah terangkan tentang apa itu asertif. Baik, mari kita lihat kemahiran asertif. Baik, terdapat dua kemahiran asertif iaitu kemahiran asertif verbal dan kemahiran asertif bukan verbal. Kemahiran asertif verbal ini bermaksud kemahiran yang menggunakan percakapan. Dan kemahiran asertif bukan verbal yang kedua ini lebih kepada bahasa tubuh ataupun reaksi muka pada seseorang. Baik, untuk kemahiran asertif verbal, apa yang perlu ada pada diri anda? Pertama, anda perlulah tahu menjaga ketepatan bahasa lisan. Maksudnya di sini, susunan kata anda pastikan betul, tiada menggunakan perkataan-perkataan yang boleh menyebabkan orang yang mendengarnya terasa ataupun iri hati dan juga sakit hati. Yang kedua, pastikan rentak bicara anda sesuai dengan keadaan. Ya, kalau boleh gunalah rentak bicara yang lemah lembut, bukannya yang agresif. Yang ketiga ialah nada suara. Nada suara ini juga amat penting dalam kemahiran asertif verbal, di mana anda hendaklah menjaga intonasi anda. Contohnya bercakap dengan rakan-rakan anda, bercakap dengan orang tua, dia mempunyai intonasi yang berbeza. Mari kita lihat contoh situasi kemahiran asertif verbal. Ghana ialah kapten pasukan hoki. Beliau positif dan tepat ketika memberi arahan. Beliau bijak menghargai sumbangan setiap ahli pasukan. Beliau amat tegas menyatakan pendiriannya dan beliau menghormati dan dihormati semua pemain. Gaya kepimpinan asertif Ghana ialah faktor utama pasukan hoki sekolah menjadi juara peringkat daerah. Baik, di sini murid boleh lihat bahawa Ghana membuat ataupun menggunakan kemahiran asertif verbal, di mana dia memberikan arahan yang jelas. Maksudnya susunan perkataan bahasa lisannya amat mudah difahami oleh rakan sepasukan. Kemudian dia memberi puji-pujian kepada rakan dia. Kemudian dia juga menggunakan intonasi yang tegas sebagai seorang ketua, sebagai seorang kapten, beliau kenalah bersuara yang tegas. Dan yang terakhir, percakapan beliau itu tidak menyakiti hati pemain ataupun pasukannya. Okey. Baik, itu ialah untuk kemahiran asertif verbal. Kemahiran asertif bukan verbal ada 3, iaitu yang pertama, murid-murid hendaklah tahu cara menggunakan hubungan mata. Dalam bahasa Inggerisnya kita sebut eye contact. Kedua ialah postur tubuh badan ataupun bahasa mudahnya ialah bahasa tubuh, ya. Dan ketiga, ekspresi wajah. Wajah sedih, gembira, marah. Jadi murid kena mahirlah dalam mengekspresikan wajah. Kerana ekspresi wajah ini menunjukkan emosi murid-murid. Okey, kita lihat contoh situasi kemahiran asertif bukan verbal. Dennis ialah kapten pasukan debat. Beliau berkomunikasi dengan berkesan menerusi pandangan yang berfokus, postur yang betul, ekspresi muka yang tegas dan penampilan diri yang meyakinkan. Gaya komunikasi asertif Dennis ialah
faktor utama pasukan debat sekolah menjadi juara peringkat negeri. Baik, dekat sini Dennis sebagai ketua pasukan debat sekolah telah pun menggunakan ketiga-tiga kemahiran asertif bukan verbal. Yang pertama, ia berpandangan yang lebih fokus. Maksudnya semasa dia memberikan hujah-hujah beliau tu, Dennis ni dia tengok dekat pihak pecadang ataupun pembangkang. Kemudian gayanya berdiri untuk menyampaikan bahan. Kemudian ekspresi wajahnya, dia menggunakan ekspresi wajah yang tegas ketika menyampaikan hujah-hujahnya. Dan yang paling penting, penampilan diri. Ya, dengan penuh yakin. Pakai blazer, pakai tie. Okey, berdasarkan gambar tu. Kalau awak pula nak pergi sekolah, pakai tie. Kalau lelaki pakai songkok. Kalau yang pengawas ada blazer, pakai blazer. Jadi penampilan awak itu nampak lebih meyakinkan. Okey, sampai di sini saja pembelajaran kita tentang kemahiran asertif. Iaitu kemahiran asertif ada dua, kemahiran asertif verbal dan juga kemahiran asertif bukan verbal. Okey, semoga kita bertemu lagi pada video pembelajaran yang akan datang. Sekian, terima kasih.